Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam selaku pengacara majlis, pengurusi Halian Terkuasa Masjid Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 18 Sya'ban 1444 bersama dengan 11 hari bulan 3 23, kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Azza wa Jalla untuk berada di rumahnya dan berada dalam majlis ilmu yang kita akan bincangkan persiapan memahami ayat-ayat tentang puasa. Dia panggil tadabbur ataupun ta'ammulat, pemerhatian kita kepada ayat puasa. Jadi para jemaah sekalian, untuk sama-sama kita perhatikan, ana minta supaya jemaah yang ada Quran buka surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 183 184. Surah Al-Baqarah 183 184. Sama-sama kita tadabbur, kita renung apa yang Allah perintahkan kepada kita dan apa yang dibincangkan oleh para ulama tentang ayat ini. Apa yang dibincang oleh para ulama tentang ayat yang kita baca ini. Ayat 183 surah Al-Baqarah, kebetulan juga imam kita tadi pun baca ayat yang sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana difardukan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Apa tujuan puasa itu? La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi para jemaah sekalian, ada beberapa perkara pemerhatian yang kita kena perhatikan tentang ayat puasa. Yang pertama, kalau tuan dah buka mushaf tu, tengok ayat puasa dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ayat berapa tu? Ayat 183. Ayat 183 surah Al-Baqarah. Kemudian dia lanjut pergi surah Al-Baqarah, dia pergi kepada ayat mana? Dia pergi kepada ayat 187. Tengok, dia pergi pada 187. Maknanya ayat puasa ni duduk di satu ayat je. Ayat puasa Allah SWT letak di mana? Satu tempat. Tidak macam ayat lain banyak tempat, tapi ayat puasa ni satu tempat je. Jadi para jemaah sekalian senang untuk memahami, untuk kita tadabbur, untuk kita perhatikan. Daripada ayat 183, tuan-tuan tanda dia pergi sampai kepada ayat 188. Tamat ayat 188, datang pula ayat 189 sehingga ayat 193, sehingga ayat 195. Itu ayat tentang peperangan. Waqatilu fi sabilillah. Artinya Allah Ta'ala letak ayat puasa ni satu tempat untuk rekod para pelajar, pencinta ilmu. Kita tanda ayat puasa dalam Quran disebut sebanyak 14 kali. Kalimah as-siyam, kutiba alaikumusiyam, ada 14 kali. Kemudian Allah SWT sebut ayat puasa ini duduk di mana? Duduk di tempat
yang bersama dengan ayat perang bermakna puasa berperang dengan nafsu, al-qital berperang dengan orang kafir. Di sini para ulama tadabbur, ulama ta'ammul, dia perhatikan para jemaah sekalian, apa mereka kata? Dia kata Allah Subhanahu wa taala nak supaya kita perhatikan musuh kita ni ada dua kategori. Musuh kita ada berapa? Ada dua kategori. Yang pertama musuh dalaman. Musuh dalam kita. Siapa dia musuh dalam? Musuh dalam kita iaitulah syaitan, nafsu. Dua lagi kita. Tapi kalau kita tak tangani dia, dia akan lawan kita. Maka nak lawan nafsu, di antara cara yang Allah didik kita lawan nafsu, tak makan. Kita dengan benda lain boleh tahan. Tak ada rumah sendiri boleh sewa rumah. Duduk di rumah sewa sampai ketua. Duduk di kuartus rumah kerajaan sampai pencen, boleh. Tapi makan tak boleh pinjam orang, kita kena makan sendiri. Maknanya nafsu makan tu besar, kedudukan dia pun berat. Maka Allah nak didik kita ialah dengan berpuasa. Tak ada satu ibadat dengan tak makan ini kecuali untuk Allah saja. Orang tak ada bertakarrub, nak mendekatkan diri kepada makhluk dengan tak makan, tak ada. Contohnya kita hari ini dipanggil ke istana, kita pergi, kita puasa. Tuanku dah siapkan makanan yang sedap, yang lazat. Tiba-tiba kita kata maaf, saya puasa. Itu tidak bertakarrub. Takarrub ila Allah azza wa jalla hanya dengan tak makan ini bila hanya kepada Allah azza wa jalla saja. Baru ni saya pergi umrah, kita juga maklumkan kepada jemaah, cukur kepala, botakkan kepala ini menjadi suatu ibadat bila dua tempat. Tempat yang pertama, apabila kita mula-mula keluar daripada perut ibu, hari yang ketujuh, yauma sab'ihi, pada hari yang ketujuh itu dicukurnya kepala, imatatul adha, diberinya nama, ada kata dia dinamakan dia pada hari tujuh, akikahkan dia. Satu lagi waktu kita beribadat dengan cukur kepala ketika haji dan umrah. Itu ibadat cukur kepala ni haji umrah. Kalau ada orang dengan sebab menang bola cukur kepala, itu tak masuk. Kalau dia menazar pun tak payah cukur, sebab dia panggil benda lara ya tu. Menazar nak berjalan ke Putrajaya suruh naik bas, itu semua dia panggil laghu, nazar. Yang kita beribadat, bertakarrub dengan tak makan hanya kepada Allah azza wa jalla. Ada juga dia kata geng-geng mogok lapar dalam penjara, itu tak masuk, tidak masuk dalam ibadat, itu masuk dalam kerja buat dia. Maka di akhir ayat Allah Ta'ala sebut la'allakum tattaqun, satu. Kemudian ayat juga Allah Ta'ala sebut la'allahum. Tengok kenapa dia sebut la'allakum dan juga la'allahum. Di akhir ayat 187 la'allahum yattaqun. Awal ayat la'allakum tattaqun, kata di ulama ta'amul, li tu'ti isyarah. Allah Ta'ala nak bagi isyarat bahawa kamu yang menerima syariat Islam ini, puasa itu untuk bertakwa. Kemudian setelah diterangkan ayat tentang puasa, syarat-syaratnya, rukunnya, bagaimana caranya, di akhirnya ayat 187 Allah kata la'allahum yattaqun, mudah-mudahan mereka yang telah melalui proses ibadat puasa ini telah menjadi orang yang bertakwa. Maknanya dia panggil al-lamsa al-bayaniyah. Allah SWT ulang balik di awal ayat la'allakum, di akhir ayat puasa la'allahum yattaqun, menunjukkan bahawa objektif matlamat utama puasa itu ialah untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Itu di ujung ayat la'allakum tattaqun. Kemudian terus disambung dengan ayat yang kedua, ayat puasa lagi, ayat 184,
ayyaman ma'dudat. Allah kata hanya beberapa hari berbilang-bilang. Kenapa Tuhan tak kata 29 atau 30 hari? Biasanya kalau sebut angka kita rasa banyak. 30 hari. Panjang tu. Lama masa tu. Tapi kalau kata ayyamin ma'dudat, hanya beberapa hari je. Hanya beberapa hari. Karena itu para ulama ada juga riwayat hadis membahagikan puasa 3 fasa. 10 terawal, 10 yang kedua, 10 yang ketiga. Bagi 3. Kenapa dia bagi 3? Sebab supaya manusia ni kalaulah terlepas fasa 1, ada fasa 2. 20 awak tengah masih lagi belum dapat keampunan Allah, kamu ada fasa yang ketiga. 30 berlalu, kamu belum dapat keampunan Allah, ketika itulah datangnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anfur rajulin, malu besar mana-mana manusia, hamba-hamba aku ni, laki-laki termasuk yang perempuan, dakhala alaihi Ramadan, Ramadan datang, fansalakha, berlalunya Ramadan, falam yughfar lah, dia tidak mendapat keampunan Allah azza wa jalla. Maka Allah Ta'ala sebut kepada kita dalam ayat ini ayyaman ma'dudat, hanya hari yang berbilang-bilang. Berapa hari? Ramadan ni sama ada 29 hari atau 30. Dia tak ada 28, tak ada 31. Yang ada 28 ni bulan Februari, macam kita tahun lepas, baru ni 28. Nah, yang ada 31 bulan Ogos dan beberapa bulan lain. Qamari tak ada, dia ada 29, 30. Maka kata di para ulama balaghah al-ta'bir, kenapa Allah SWT gunakan perkataan ayyam ma'dudat? Allah tak kata syahran, puasa sebulan. Sebulan kita rasa lama. Kalau kata hari-hari yang berbilang-bilang, sebab Allah Ta'ala nak ringankan perasaan kita. Allah, berapa hari je puasa, bukan lama pun, sehari, akhir sekali raya. Yahudi ketika memperlekehkan bahawa mereka akan masuk neraka, dia kata apa? Lan tamassanan nar illa ayyaman ma'dudat. Alah, kalau masuk neraka beberapa hari je. Itu maknanya dia panggil nak memperkecilkan bilangan ayyam ma'dudah. Itu dipanggil bahasa, penggunaan bahasa Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, nak bagi dari sudut psikologi supaya kita hamba Allah Ta'ala ni tidak rasa berat, tidak rasa terbeban. Tadi dalam di awal ayat tadi telah kita bincangkan bahawa orang dulu pun dah kena. Seorang tokoh ahli tafsir, At-Tahir Ibnu Ashur rahimahullah, dalam tafsir dia kata Allah Ta'ala takbirkan Ramadan bilangan hari bi ayam dia panggil jam'u qillah, banyak menunjukkan sikit, dan juga disifatkan ma'dudat, beberapa bilangan saja, juga jam'u qillah, tanwihan, nak beritahu kepada orang mukallaf, kita mukallaf, bahawa bilangan hari itu sedikit. 30 hari daripada 360 hari, tak rasa banyak? Tidak rasa banyak. Itu satu dari sudut ilmu psikologi. Jadi kita ni jangan besarkan. Kita kata tuan-tuan, kita semua diwajibkan zakat. Alah, banyak mana zakat? Kalau kita ada 40 juta, zakat 1 juta je. Jadi nampak kecil. Tapi kalau kata harta kena zakat banyak, jadi kita rasa besar. Dalam kaedah lain disebut oleh Allah, wala tamnun tastakthir. Kamu jangan mengungkit, jangan bilang, hitung, kamu rasa banyak. Ya. Di sinilah kata di para ulama tadabbur, ulama Islam, dia kata apa? Kalau kita buat kebajikan, jangan dihitung banyak sangat. Bila kita hitung, kata Allah, banyak aku bulan ni, Masya Allah, 1000 dah sedekah. Budaya kita sedekah setiap kali masuk masjid, setiap kali jumpa orang pakai miskin, setiap kali jumpa orang susah, bagi je, tak usah duk hitung. Kalau gitu kita rasa banyak. Wala tamnun tastakthir. Tapi kalau kita buat salah dengan orang, kita kena ingat.
Kata orang kita buat baik pada orang dilupakan, dilupai supaya kita tak mengungkit. Tapi ingatlah, kalau kita buat salah dengan orang, kita kena ingat supaya tak berulang. Ingat kata-kata hikmah ni. Mana-mana kebaikan yang kita buat kepada orang kita lupakan. Kenapa? Supaya tak mengungkit. Mana-mana kesalahan yang kita buat kepada orang kita jangan lupa. Kenapa? Supaya tidak diulangi. Kita ni terbalik. Orang buat salah kita tu lah kita ingat. Allah, sekali dia buat baik sepanjang hidup, sekali dia salah, dia ulang waktu lah sepanjang hidup. Kita kata subhanallah. Itu sifat manusia. Baik, tengok ayat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar. Baru je sebut tentang puasa beberapa hari, Allah Ta'ala bagi, dia panggil ayat macam bahasa sekarang ni, potong line, cross line. Siapa dia sakit atau ala safarin, sedang bermusafir, fa'iddatun min ayamin ukhar, dia boleh buka semula, boleh buka puasa dan ganti pada hari lain. Jadi kata di para ulama, hadza bayanun, ini penjelasan tentang rukhsah. Takut tuan-tuan duk mikir, panjang fikir. Kita puasa ni berat ni, kita nak musafir. Kalau orang sakit kena puasa macam mana? Mati ramai di bulan Ramadan. Rupanya tak ada orang mati ramai di bulan Ramadan. Orang mati di luar Ramadan ramai juga. Sebab apa? Sebab faman kana minkum maridan. Siapa dia sakit? Tengok ayat di tangan tu. Dia tak kata maradan, maridan, mim ra ya dha, maridan, siapa di kalangan kamu yang betul-betul sakit. Kalau Allah kata maradan, asalkan sakit je boleh buka puasa. Kenapa makan? Ala rasa pening kepala. Kenapa makan? Berjalan tadi terlanggar batu, berdarah ibu kaki, makan. La. Maridan maknanya betul-betul sakit, tak lagak nak puasa, fa'iddatun, fa'aftara fa'iddatun, dia buka puasa dan dia. Maka di sini timbul panjang perbahasan ulama semasa tentang jenis-jenis penyakit yang membatalkan puasa, yang tak batal puasa, yang boleh buka puasa. Kita kena semak balik. Allahumma yu'afina jami'an. Allah Ta'ala selamatkan kita. Banyak penyakit-penyakit baru sekarang ni perlu kepada perubatan siang hari Ramadan. Contohnya, kita perlu kepada injek, pergi hospital kena suntik. Orang yang terlibat dengan asma, kadang-kadang dia sesak nafas, dia guna inhaler. Orang yang kena dialisis, bagaimana keadaan mereka? Jadi kita rujuklah kepada fatwa masing-masing. Sudah ada jawapan-jawapan yang telah diputuskan oleh para ulama tentang masalah maridan. Siapakah orang sakit yang boleh buka puasa? Siapakah orang sakit yang tak layak untuk buka puasa? Itu ada ayat dia yang kita kena perhatikan. Bukan semua sakit. Karena Allah Ta'ala sebut maridan, maknanya betul-betul sakit. Tapi ada kelonggaran. Rasa sakit, buka. Tak ada sampai mati ke diri. Kenapa dia mati? Puasa bulan Ramadan mati. La. Ini dia panggil taisir. Yuridullahu bikumul yusra. Di akhir ayat Ramadan, Allah Ta'ala sebut yuridullahu bikumul yusra. Allah nak kamu senang. Tuhan tak nak kamu susah. Tapi kita boleh buka puasa. Tapi yang menyusahkan kadang-kadang fatwa kita sendiri, yang menyusahkan, benda tak susah, kita susah, maka jangan. Karena itu anda tengok fatwa peringkat antarabangsa, ulama-ulama Islam ni, mereka telah menyenaraikan perbuatan-perbuatan yang berkait dengan perubatan yang tak batal puasa. Boleh kita injek di siang hari Ramadan, dan banyak lagi lah perkara-perkara yang kita tak sempat masa untuk nak huraikan dalam perbincangan yang ringkas ini. Maka yang kedua, musafir. Musafir, orang musafir setakat mana dia boleh buka puasa? Kita musafir zaman kita ini senang ke susah? Musafir zaman kita ini senang ya? Naik kereta ikon,
naik kapal terbang relax, ya tak ada apa, boleh tidur, boleh berehat, sejuk. Adakah masih lagi peluang berbuka puasa? Seorang tokoh ulama Islam, nama dia Imamul Haramain, tanda nama ni Imamul Haramain rahimahullahu ta'ala, ditanya zaman dia tu, bukan zaman kita, zaman lebuh raya tak, zaman dia kata, Tuan Syekh, zaman kita sekarang ni banyak dah kemudahan-kemudahan yang diberi. Boleh kena kita ambil, boleh ke ambil rukhsah musafir? Tok Syekh kata apa? Dia kata musafir itu sendiri menunjukkan kepada kesusahan. Cuma musafir mana yang kita boleh buka puasa? Ada kata 2 marhalah, ada kata lebih lagi, ada kata masyaqqah. Jadi tuan-tuan boleh tengok dalam kitab lebih panjang. Yang penting orang musafir, cuma bukan free, buka berganti. Itu masalah. Kalau orang musafir boleh buka puasa, kemudian tak ganti, sukalah kita tak? Puasalah kampung ni bulan Ramadan. Mana puan Datuk, mana orang ni tak ada musafir. Jadi dekat raya balik puasa 2 hari dekat rumah. Tapi Allah Taala apa? Fa'iddatun, ganti pada hari lain. Sekarang ni kita nak tanya tuan-tuan ada, khususnya puan-puan yang dipaksa syar'i, uzur syar'i kata orang, kena buka puasa pada bulan Ramadan. Mana senang? Suka tak boleh buka puasa? Suka? Tak apa nak suka, dia kata. Sampai minta nak makan ubat setengah, nak makan pil supaya boleh puasa. Sebab Allah kata fa'iddatun, ada masa lain. Ada juga dalam kuliah wanita, dia tanya, dia kata, Ustaz, apa hikmahnya Allah Ta'ala bagi kata wanita ni tak boleh solat tapi tak payah ganti? Allah paksa kita tak puasa tapi kena ganti. Kenapa puasa tak jangan solat? Sedap juga soalan dia tu. Kita kata puasa berulang hanya setahun sekali. Mungkin dia tinggal seminggu, 10 hari, paling maksima pun dalam fiqh Syafi'i 15 hari je, tak lebih pada tu. Jadi nak ganti tu kita ada 330 hari lebih lagi depan dia, boleh ganti lah. Mana kalau ganti sebulan 1 hari pun dah selesai qada puasa. Tapi kalau solat yaumiyan, setiap hari 5 kali. Jadi kalau bulan ni dia tinggal 10 hari, makna dia kena qada 50 hari, 50 waktu. Bulan depan 50 pula. Penat. Jadi Allah Ta'ala yang maha kaya, rahmat dia kepada hamba dia, kesian belah dia kepada hamba dia, dia tak beri yang berat kepada kita. Supaya apa? Supaya kita buat yang munasabah. Jadi oleh kerana puasa hanya setahun sekali sebulan, tinggal pula 10 hari daripada 300 hari lebih, logiklah awak ganti puasa. Itu satu jawapan dari sudut syar'i. Satu lagi jawapan dari sudut amali. Ketika tak boleh solat, banyak kerja sebenarnya muslimat itu boleh buat. Waktu ni lah kita nak kemah rumah, kain-kain baju anak-anak yang bersepah tak sempat nak simpan, sibuk nak pergi masjid, sibuk nak solat contohnya. Waktu ni lah waktu kita simpan. Dia kata, Ustaz mana tahu kita tak boleh solat, kita uzur. Mood tak bagus, macam-macam dia ada mood, kita kata tak apalah, kembalilah kepada diri masing-masing. Yang penting dari sudut hukum hakamnya tak boleh kita puasa apabila datangnya keuzuran haid syar'i, ataupun boleh buka puasa bagi orang yang uzur. Maka di sini ada satu perkara yang saya nak sentuh sedikit kepada para jemaah sekalian, iaitulah ayat yang berikutnya. Allah kata apa? Baik, sebelum kita pergi, kata di Syekh Ibnu Ashur rahimahullah, dia kata ayat yang pertama tadi, faman kana minkum maridan, kemudian diulang balik ayat yang akan datang ni, wa man kana maridan, kalau siapa dia sakit. Sepatutnya ayat yang kedua tu tempat dia, tapi kenapa diulang awal? Kenapa diberitahu awal tentang sakit ini? Tengok, wa man kana, ayat yang kedua, wa man kana maridan au ala safarin fa'iddatun, yakni faman kana minkum maridan, siapa di kalangan kamu yang sakit. Tapi ayat yang kedua, wa man kana maridan. Maka di sini kata di para ulama, quddimal isyarah. Kenapa Allah Ta'ala sebut cepat? Supaya orang sakit ni tak mikir, aku ni
Tak larat ni nak puasa. Bila tak larat apa nak jadi? Boleh mati bulan Ramadan? La, Allah kata tak. Fa'iddatun, boleh buka pada hari lain. Maka supaya kita tidak taqarrara huna, Allah Ta'ala ulang kali yang kedua setelah datangnya ayat puasa, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Ini dia panggil kesan balik umrah ni, dia jadi batuk. Kalau haji kuat lagi tak? Kata Syekh Ibn Ashur rahimahullah, Allah Ta'ala sebut awal-awal supaya orang dengar tak sempat fikir, kalau aku sakit macam mana, kalau aku musafir macam mana nak puasa. Musafir dulu bukan susah, bukan senang macam kita. Maka dijawab dua kali ulang supaya kita tidak berfikir tentang yang pertama. Baik, maka di sini Allah Ta'ala sambung ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Ta'amu masakin, ta'am miskin. Siapa dia mampu? Ini tanda tuan-tuan, ini dia panggil ayat di awal Islam. Siapa dia mampu, dia boleh pilih nak puasa ke nak bayar fidyah. Bayar fidyah tu macam mana? Satu hari secupak. Mud dia panggil satu cupak. Sehari secupak kita boleh bayar. Jadi itu peringkat awal lah, dia panggil tadarruj. Mana orang yang mampu boleh bayar, orang yang tak mampu kena puasa. Ini dia panggil tadarruj fi fardhi shaum. Berperingkatnya Allah Ta'ala fardukan puasa itu secara berperingkat. Supaya apa? Supaya tak rasa berat. Tapi kita kena ingat lah, kita kena ingat apabila datang ayat yang berikutnya, faman syahida minkumus syahra falyasum, bila mari ayat ni tak ada pilihan lagi, tak ada lagi saya nak puasa, saya nak bayar, tak ada. Cuma timbul lagi, adakah ayat ini mansuh? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun, ayat ini mansuh ke tidak? Ada setengah ulama kata mansuh dengan ayat syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran faman syahida minkumus syahra falyasum. Tapi Sayyidina Abdullah bin Abbas dia kata tak mansuh. Ayat ini masih terpakai kepada orang tua yang tak larat nak puasa. Dengar ni muslimin dan muslimat, banyak juga soalan ni. Dia kata saya ada ayah, ada atuk, nenek tak larat nak puasa. Kalau dia puasa pun mungkin sampai jam 10 lembek. Puasa kena makan ubat, puasa kena makan makanan. Maka Ibnu Abbas kata ayat ini, ayat fidyah ni, boleh pilih nak puasa dengan nak fidyah ni, masih terpakai kepada orang-orang tua yang tak larat. Orang tua yang tak larat, kita boleh guna lagi ayat ni kepada dia. Sekarang ni dari sudut orang yang sakit, orang tak larat nak puasa, dia boleh bayar fidyah sehari secupak. Secupak ni lebih kurang 700 gram zaman kita sekarang ni. Bayar setiap hari. Tapi jangan buat sakit. Saya tak larat ni, jalan sana sini boleh, nak puasa tak larat lah. Jangan tipu diri, jangan tipu Allah Azza wa Jalla. Betul-betul tak larat boleh buka puasa. Dan dia tak payah qada. Dia tak perlu qada lagi, cukup dengan bayar. Cuma bagi kita yang sihat-sihat walafiat ni, kalaulah tertinggal tadi puasa kerana sakit, kemudian lepas Ramadan kita dah sihat, maka kita kena qada. Kecuali orang yang sakit berterusan. Tanda dia tuan-tuan, orang yang sakit berterusan macam orang kena stroke. Afanallahu ayyakum. Allah Ta'ala selamatkan kita, keluarga kita, orang yang kita sayangi daripada penyakit yang berat-berat. Tahu di Ramadan dia sakit, sakit dia berterusan sampai dia mati. Adakah kita kena fidyah, kena qada untuk dia? Maka di sini Al-Imam Nawawi rahimahullah taala dalam majmu' kitab dia Al-Majmu', dia kata tak payah bayar.
sebab dia tak ada masa untuk qada. Dia tak ada masa untuk qada. Jadi gugurlah, saqata anhu, gugur daripada dia. Tapi ada setengah anak-anak ni dia tak puas hati. Tak apalah ustaz, saya bayarlah juga 30 hari, bukannya banyak. 30 hari 30 cupok, satu hari 700 gram, sebulan baru berapa? Berapa? 200. 700 gram kali dengan 30, 200, 2000, jadi berapa kapik berah baru? Sikit sangat dibayar. Kita kata itu lebih selamat, tapi dia sudut syariat begitu. Cuma bila kita nak kira, ustaz-ustaz kita ni kalau orang mari nak kira fidyah, kena detailkan dulu. Dia ni sakit, ada masa ganti ke tak ada masa ganti? Ada setengah orang tu dah sihat dah, orang sihat walafiat, tapi tak ganti juga. Itu kena. Kita kata alhamdulillah para jemaah sekalian, Islam ni memberi kepada kita kemudahan yang begitu banyak dalam masalah fidyah, dalam masalah. Cuma sekarang ni timbul lagi soalan. Tengok dalam ayat ni, kita habiskan ayat dulu. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah. Allah kata faman tatawwa'a khairan, siapa dia buat suka hati dia ya kebajikan. Ulama kata man zada fil it'am, sepatutnya Allah Ta'ala sebut kata ta'am miskin, beri makan seorang miskin. Mana secupak beras kita bagi berapa? Satu gantang bagi. Orang lain bagi 700 gram, kita bagi 3 kilo contohnya, tambah lebih, fahuwa khairullah, itu baik. Maka di sini siapa kau orang miskin? Ni di sini orang miskin, definisi miskin mengikut dalam ahli tafsir, dia kata man la yajidu syai'an, siapa dia yang ada pendapatan tapi tak cukup, itu dipanggil miskin. Orang fakir lebih rendah daripada miskin lagi. Contohnya orang ni dapat gaji 1000 sebulan, tapi anak dia ada 10, cukup ke 1000 dengan 10 orang anak? Tak cukup. Maka orang ni berhak untuk menerima fidyah, termasuklah terima zakat, boleh bagi. Tapi kalau miskin lebih teruk, fakir lebih teruk lagi. Jadi setengah ulama dia buat dalil dengan ayat surah Al-Kahfi, ingat tak? Wa ammas safinah, kan tuan punya kapal tu hak dipecah oleh Khidir tu, fakanat limasakin, dia kata bahtera itu kepunya orang miskin. Dia ada kereta macam kita kenal, dia ada kereta private sapu kau buat bertaksi kau ikutlah, tapi tak cukup belajar, itu dipanggil miskin. Tapi yang kata fakir itu lebih rendah. Maknanya orang-orang yang kita nak beri fidyah tadi kena pastikan dia tu miskin ataupun dia fakir. Dia miskin atau dia fakir, maka orang tu yang layak menerima fidyah. Tapi Allah kata apa? Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah, siapa dia beri lebih baik. Tapi waktu pilihan, wa antasumu khairul lakum, kalau kamu puasa itu lebih baik daripada bayar fidyah, lebih baik daripada beri sumbangan ataupun lebih daripada yang kamu buat. Sebab apa? Sebab puasa itulah yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla supaya kita lakukan perkara yang telah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kerana itulah Allah Ta'ala sebut in kuntum ta'lamun, kalau kamu tahu. Kalau kamu tahu tentang apa? Tentang kelebihan, tentang pahala berpuasa. Puasa sunat saja disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siam yaum fi sabilillah, man shama yauman fi sabilillah, siapa dia berpuasa satu hari je pada jalan Allah, ba'adallahu wajhahu 70 kharifan anin nar, Allah Ta'ala jauhkan dia 70 tahun daripada api neraka. Mana jauh jarak dia. Kaifa, bagaimana pula dengan puasa Ramadan yang difardukan oleh Allah Azza wa Jalla, yang menjadi rukun Islam. Jadi kita kata tentulah lebih besar pahala. Macam kelebihan solat sunat fajar. Solat sunat fajar, apa kelebihan dia? 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia diisi kandungan. Itu sunat. Bagaimana pula dengan fardu fajar? Sudah tentu lebih besar
Dalam hadis Nabi kata, "Man shallal fajra fahuwa fi zimmatillah." Siapa dia solat fajar, maka dia duduk di bawah zimmah, di bawah tanggungan, di bawah jagaan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kata kalau yang sunat sesuatu, yang wajib tentu lebih besar. Nah, namun begitu para jemaah sekalian, ayat ini tidak jadi pilihan lagi setelah datangnya ayat syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kita tak boleh masuk ayat ini kerana masa sudah tamat. Kita tangguhkan kepada siri yang akan datang insya-Allah. Baik, apa yang saya nak simpulkan para jemaah sekalian, iaitulah tentang tanggungjawab kita. Bila mari bulan Ramadan, tadi timbul soalan beberapa ahli yang terkuasa masjid ditanya, mana kita nak antara tadarus Quran dengan tadabbur Quran bulan Ramadan. Kita kata eloknya dikembar dua-dua. Tetapi tadarus mesti ada perancangan. Paling tidak kita kena khatam Quran sekali di bulan Ramadan. Tadabbur, tafsir, kalau boleh ada, kita kena ada. Oh, dia kata, Ustaz, kita baik tadabbur daripada tadabbur pun tak habis juga. Kalau setakat sebulan satu ayat baru 30 ayat. Tapi Ramadan ini musim khairat, musim dia panggil syahrul Quran, yang kita nak memperbanyakkan baca Quran, lebih-lebih lagi pada waktu malam. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, Allah SWT anugerahkan kita musim yang besar, masa yang amat berharga, masa yang amat berguna ini adalah kita isikannya dengan sebaik mungkin dan sebanyak mungkin. Karena itu insya-Allah nanti lepas azan ni kita akan bagi beberapa tip sebagaimana yang disebut dalam tajuk kita ini, persiapan menyambut Ramadan insya-Allah taala. Jadi para jemaah sekalian, maknanya bila kita kata nak bersiap nak sambut Ramadan, Ramadan ni ada musim kebajikan, musim khairat yang Allah Ta'ala buka luah pintu kebaikan padanya. Sebab apa? Sebab syaitan-syaitan diikat, syaitan-syaitan yang nakal-nakal, jin-jin yang nakal dibelenggu. Yang ada depan kitanya kembali kepada tadi. Di awal ayat kita kata, kenapa ayat puasa duduk sekali dengan ayat jihad? Kenapa? Sebab puasa dak didik nafsu, jihad lawan kafir, musuh menentang Islam lebih besar. Tapi jangan pandai lekeh. Alah, lawan nafsu pun kalah juga. Lawan nafsu pun takut juga. Kita kata orang yang boleh lawan nafsu, dia juga orang yang boleh pergi berjihad fisabilillah insya-Allah. Setakat itu dulu untuk tadabbur kepada ayat 184 yang kita bincangkan ini insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu
La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, kita sambung sikit lagi, iaitulah tentang beberapa persiapan yang kita nak buat untuk menyambut Ramadan Al-Mubarak kepada tahun ini insya-Allah. Yang pertama, persiapan yang terawal sekali yang kita kena buat, iaitulah kita teruskan berdoa kepada Allah supaya Allah sampaikan kita ke Ramadan. Sampaikan kita ke Ramadan. Biasanya imam-imam dia akan baca doa yang masyhur, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Maknanya dari 2 bulan dulu dah baca, daripada awal Rajab. Sekarang ni tak sebut dah Rajab, sebut Sya'ban dah. Cuma ada satu lagi doa yang saya nak ajar kepada muslimin dan juga muslimat. Mungkin ada sebahagian dah hafal, sebahagian lagi baru nak hafal. Kita kena hafal belaka insya-Allah. Doa ni daripada Yahya bin Abi Kathir, seorang ulama salaf. Dia kata ramai di kalangan salafus saleh apabila nak sampai Ramadan, mereka berdoa dengan 3 perkara. Dia doa dengan tiga perkara. Cuba ikut dululah. Lepas ni kita bagi dia punya poster insya-Allah. Baca Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ingat dah? Kau jarang sebut ni, payah sikit tak? Ulang sekali lagi. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Maksud dia boleh tulis ikut Melayu lah, kalau tak jumpa Arab tulis ikut bahasa Malaysia mudah. Ya Allah, salimni li Ramadan, sampaikan aku ke bulan Ramadan. Itu permohonan yang pertama. Ini sama doa kita dengan doa imam, wa ballighna Ramadan, sampai ke kami Ramadan. Tapi kita tak nak sampai saja Ramadan, jadi penunggu tepi jalan. Kita permohonan yang kedua, wa sallim Ramadana li, dan ya Allah serahkanlah Ramadan itu supaya aku dapat beribadat padanya sebanyaknya dan sebaiknya. Kita kena minta dua, sebanyak mungkin, sebaik mungkin. Ada setengah orang itu banyak ibadat tapi tidak ikut sunnah Nabi SAW. Maknanya rugilah dia. Mungkin pahala tidak banyak, orang ikut sunnah Nabi pahala dia banyak. Sebab itu yang diajar oleh Rasulullah SAW. Bila kita selesai daripada ibadat, apa yang kita nak? Kita ni bila habis ibadat, kita nak apa? Nak qabul, Allah Ta'ala terima ibadat kita. Maka permohonan yang ketiga kita kata, wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, terimalah daripada aku ibadat-ibadat, amalan-amalan, kebajikan dan kebaikan yang aku buat di Ramadan, minta kabulkan. Kerana itulah para ulama salaf di kalangan sahabat dan lain-lain, bila mari hari raya, di antara doanya dia baca, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Allah Ta'ala kabul, Allah Ta'ala terima, Allah Ta'ala ambil semua kebaikan yang kita buat. Jadi yang pertama, langkah yang pertama, kita kena doa kepada Allah Azza wa Jalla supaya sampai Ramadan kita dapat melakukan yang terbaik bulan Ramadan. Tak usah katalah semoga Ramadan ini lebih baik daripada yang tahun lepas. Tahun lepas pun baik sebab Ramadan. Kita nak tahun ni pun baik, yang tahun lepas pun baik. Itu mungkin bahasa motivasi lah. Mungkin tahun ni lebih baik daripada tahun lepas. Adakah kita nak kata yang tahun lepas tak baik? Tak. Kita tahun lepas kita buat yang terbaik yang kita boleh buat, semampu yang kita boleh ada. Alhamdulillah. Yang kedua, kita baru je melalui malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban, apakah agenda besar pada malam nisfu Sya'ban? Agenda besar apa dia? Apa dia agenda besar? Baca Yasin, pakai kuih.
Nah, itu tidak agenda besar. Agenda besarnya dalam hadis tentang nisfu Sya'ban itu, Allah SWT beri keampunan kepada hamba dia pada malam itu kecuali musyahin. Ada riwayat kata illa li musyrikin wa musyahin, kecuali musyrik orang kafir dan musyahin orang yang berkelahi. Ini kita bimbang hari ini. Musyrik, syirik, insya-Allah tuan-tuan yang duk belajar akidah, duk belajar tauhid, kita jauhkan diri daripada syirik. Tapi kalau musyahin berkelahi, ada ke tak ada? Yang kata tak ada lah. Sekarang ni orang paling kuat berkelahi sama-sama kita, sama-sama orang Islam. Orang bukan Islam tunggu tengok je, tunggu bersimpati je dengan kita. Jadi kita cuba hilangkan. Lebih-lebih lagi bila nak mari bulan Ramadan ni, biarlah kita terima sahabat-sahabat kita yang se-Islam, se-akidah, seagama dengan kita. Apalagi kalaulah dia tu termasuk di kalangan orang-orang yang silaturahim dengan kita, orang yang rapat dengan kita, maka ini kita kena perbetulkan channel. Yang kata nanti kita minta maaf hari raya, terlewat. Hari raya sudah bermaaf, bukan baru nak minta maaf. Nak masuk Ramadan macam orang nak pergi haji. Ada juga orang haji ni, kita kata tuan-tuan sebelum pergi haji sila bertaubat. Cakap ustaz, Arafah lah kita taubat. La, Arafah bukan kita nak taubat, Arafah tu kita nak nak topak dah kita punya keimanan, bukan baru nak bersih, bukan baru nak suci. Kalau tidak lain. Sama juga bila mari Ramadan, kita bukan baru nak pandai enjin, kita nak tukar gear. Itu ibarat kata. Karena itulah tersebut dalam hadis Nabi SAW. Baginda kata apa? Nabi SAW banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Nabi kita banyak berpuasa pada bulan Sya'ban sebagai persiapan untuk ke Ramadan. Dan adalah hikmah dia. Dia kata sebab bulan ni bulan orang lupa dengan dia, ramai orang tak peduli dengan Sya'ban. Sebab orang duk nampak Ramadan je, Sya'ban orang tak kenal kan? Sebelum Sya'ban tu bulan Rajab bulan haram. Jadi yaghfulun nas anhu, maka aku hidupkan masa ni, masa orang lupa aku hidupkan. Jadi kita kena ambil, itu langkah persiapan. Yang ketiga, kita juga masuk dalam Ramadan dengan taubatan nasuh. Kita juga banyak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla daripada segala perkara yang tidak baik. Kan Ramadan ni banyak benda. Bulan taubat, bulan dipanggil bulan maghfirah, bulan rahmat. Ramadan bulan rahmah. Tapi kita nak masuk menerima rahmat Allah Ta'ala, kita kena bersihkan jiwa kita, bersihkan diri kita daripada perkara yang tidak baik. Banyak benda kalau tak baik, banyak perkara. Kadang-kadang yang tak baik tidak diwar-warkan oleh masyarakat. Kita nampak benda tu normal. Kata orang normalisasi dalam hidup. Rasuah, semua orang gerak, orang marah belakang rasuah, najis rasuah lah, apa benda rasuah. Tapi satu lagi gerakan yang perlu kita sedarkan masyarakat, bahaya riba. Ini benar. Bahaya riba orang tak cakap. Sebab dia duk menentang rasuah tu, dia dengan riba mesra juga. Ini masalah kita. Tak, dia dengan rasuah boleh tahan. Saham tak patuh syariah. Bila mari saya tak sebut KWSP ni bukan soal nak ambil duit, soalnya pelaburan yang kita buat. Patuh syariah tak patuh syariah, itu pun bising. Kenapa yang patuh syariah boleh sedikit, yang tak patuh boleh banyak? Kita sebagai seorang Islam, sedikit ke banyak, kita kena tengok kepada apa? Kena tengok kepada keberkatan daripada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala bagi berkat kepada kita bila? Apabila kita dapat yang halal. Bila dapat yang haram banyak, tak cukup. Kata orang seperti minum air laut, makin diminum makin dahaga. Itu yang haram ni, kalau sudah sebati dengan jiwa, kita tak rasa lagi benda tu haram. Macam muslimat kita ni, tak tutup aurat, dia rasa macam tak ada apa-apa. Aku tak tutup aurat pun aku solat, aku pergi haji, bukan bangga pula pergi umrah tiap tahun, tapi tutup aurat tidak. Dia tak tahu tutup aurat itu dosa, maksiat, satu benda mungkar. Tapi sudah dinormalisasi dalam hidup manusia, jadi tak ada, jadi biasa. Maka kita mengatakan ini di antara perkara yang perlu kita muhasabah. Kemudian barulah kita pergi kepada apakah program, agenda yang kita nak buat Ramadan tahun ni. Tuan-tuan dan puan-puan boleh senaraikan. Yang pertama,
aku nak baca Quran. Berapa juzuk? Berapa juzuk tahu ni? Dalam kepala. 1-2 juzuk? Tak boleh bagi tahu, takut riak. Nah, kalau takut riak jangan bagi tahu. Yang saya bimbang takut tak ada. Itu bimbang. Letak. Nak sedekah banyak mana? Oh, insya-Allah kita akan taja orang buka puasa untuk 500 orang tahun ni. Nah, kita hantar ke kampung kita sendiri. Jangan lupa duk hantar sana sini, luar negara, dalam negara, tapi di kampung sendiri, sebelah rumah mak kita ramai orang pakai miskin, duk buka puasa dengan apa ni kata orang, dengan nasi yang tak berlauk. Macam mana kita? Tanggungjawab kita. Kata Nabi SAW, tidak betul-betul seorang itu beriman, dia tidur kenyang, jiran dia lapar. Jangan hati-hati kita. Jadi balik tanya siasat keluarga kita di kampung, ada tak dalam keluarga kita, ahli kampung kita, jiran tetangga kita, orang yang miskin, orang yang perlu bantuan, kita hantar sana. Yang ketiga, kita kena masuk dalam sedekah. Tahun ni saya lancarkan satu program, tajuk dia sayangi harta kita. Tulis tuan-tuan tajuk di viral kat tajuk ni, sayangi harta anda. Habis kalau nak sayang macam ustaz, pergi melabur sana sini, melabur dalam bank tu, dalam saham tu, saham ni ramai ni sahabat-sahabat kita, ustaz-ustaz kita duduk sibuk tentang saham lah, saham mah lah, saham macam-macam. Saya tak ada masuk dalam bab tu. Kita nak saham kekal. Itu namanya harta kita. Sayangi harta anda, sebab Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata harta kita yang akan jadi milik kita 3 saja. Yang pertama yang kita dah makan selesai, yang kedua yang kita pakai dah lusuh, yang ketiga harta yang kita infak, yang kita sedekah, itu je harta kita. Nabi dah jadi model utama tentang Ramadan. Kana ajwadun nas. Ni dalam risalah ni ada, tuan-tuan baca risalah. Saya tak baca risalah ni, panjang. Boleh je tuan-tuan ambil dalam ni. Kana ajwadun nas, baginda Nabi SAW kita ni seorang yang sangat pemurah. Dan apabila datangnya Jibril mudarasatul Quran, duduk ulang kaji Quran dengan Nabi SAW, maka ketika itu pemurahnya Nabi karrihil mursalah, macam angin yang kencang. Mana laju sekali dia punya kelebihan. Jadi kita orang yang baca Quran, orang yang duduk mengaji Quran ni, tak kalah tidak sekencang itu dari sudut infak, dari sudut pahala. Jadi kita tengok di mana kan tempat orang perlu bantuan. Tapi berhati-hati betul-betul lah. Banyak sekarang ni skema-skema di atas nama pusat pengajian Islam contohnya. Tak ada pun pusat ni keluar dan sahabat ni, dia boleh kumpul 120,000 setahun hasil daripada tabung-tabung dia letak di kedai-kedai, di restoran, di mana tempat tak ada. Jadi tuan-tuan hati-hatilah kalau kita nak bagi sumbangan, kita tengoklah kepada ustaz-ustaz yang kita percaya, tempat-tempat yang kita kenali, kita beri. Kalau tak kenal, tak usah duduk bagilah. Sama juga nak hantar luar negara, pastikan orang yang bawa orang yang bertanggungjawab dengan duit yang kita beri. Nah, kalau tidak kita beri saja, entah ke mana dia pergi, kita kata itu satu kerugian yang amat pada kita. Kemudian yang saya nak kempen satu lagi, hidupkan budaya salatul jamaah di masjid dan juga salatul tarawih bersama imam, jangan lari. Nah, sebab kita dah sebut dalam hadis ni, tengok dalam kertas. Perkara yang ketiga iaitu solat bersama dengan imam, jangan lari. Kita sini berapa rakaat solat tarawih? 20 campur dengan 23 lah, witir. Biasa orang lari berapa? Kau masjid ni tak lari, hebat ni. Nama masjid Kemah Al-Ghazali, tak nak lari lagi dah. Jangan lari. Tengok dalam kitab ni kata, dalam risalah ni, pernah satu malam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia solat qiyam Ramadan separuh malam. Ada sahabat yang semangat, dia mari tanya, "Ya Rasulullah, kenapa tak teruskan sampai sahur?" Kita kalau tengok orang semangat ni, nak sambung balik. Nabi tak layan. Nabi kata, "Innahu man qama imam hatta yansarif, kutiba lahu qiyamul lailatin." Siapa dia berdiri bersama imam dia, maknanya imam sudah berapa rakaat, kita sudah sekali dengan imam, ditulis baginya pahala qiyamul lail. Jadi kita nak kempen macam mana saya pun tak pandai. Imam-imam pun dah lemah strategi. Nak kempen masyarakat, jangan lari separuh jalan.
sukar. Jadi tuan-tuan, puan-puan, kempen lah keluarga masing-masing. Kita nak ambil pahala di bulan Ramadan 2 kali pahala qiyamul lail 1 malam. Boleh ke tidak? InsyaAllah. Macam mana 2 kali? Kali yang pertama, kata Nabi SAW, siapa dia solat isya berjamaah, seolah-olah dia berdiri separuh malam. Siapa dia solat subuh berjamaah, sambung lagi, separuh-separuh 1 malam. Siapa dia solat tarawih berjamaah bersama dengan imam, kutiba lahu qiyamul lailatin, ditulis baginya pahala qiyamul lail. Maknanya 1 malam di bulan Ramadan kita dapat 2 kali qiyamul lail. Tuan-tuan ambil sendirilah, fikir bagaimana kita nak dapat pahala yang besar. Mudah-mudahan persiapan yang kita buat ini rapi, kan? Tapi kita kempen dengan sentuhan perasaan, sentuhan keimanan. Peluang kita nak ambil pahala di bulan Ramadan ini, kita ada ayatus